Aturan urusan mesyuarat dan usul. Ahli-ahli yang berhormat, sebelum saya menjemput Yang Berhormat Menteri Keuangan untuk membentangkan rang Undang-Undang Perbekalan kurungan 2025-2024, saya mohon kepada ahli-ahli yang berhormat dan semua yang berada dalam Dewan yang mulia ini supaya mematikan atau mengalihkan telefon bimbit masing-masing ke silent mode dan juga tiada pergerakan keluar masuk semasa pembentangan rang Undang-Undang Perbekalan kurungan 2024-2025 ini. Ini adalah untuk kita sama-sama memberi perhatian dan tumpuan penuh ke atas ucapan bajet oleh Yang Berhormat Menteri Keuangan. Kerjasama semua adalah amat dihargai. Sila teruskan. Rang Undang-Undang Perbekalan kurungan 2025-2024 bacaan pertama. Yang Berhormat Menteri. Pak Speaker, saya mohon mengemukakan satu rang undang-undang bernama suatu enactment bagi menggunakan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2025. Rang Undang-Undang Perbekalan kurungan 2025-2024. Yang Berhormat Menteri, bacaan kedua bila? Hari ini, Tuan Speaker. Teruskan. Rang Undang-Undang Perbekalan kurungan 2025-2024 bacaan kedua. Yang Berhormat Menteri, silakan. Tuan Speaker, saya mohon mencadangkan bahawa rang Undang-Undang Perbekalan 2025 dibacakan kali kedua sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani dan salam Sabah Maju Jaya. Tuan Speaker, dengan penuh takzim, saya mohon izin untuk membentangkan cadangan belanjawan negeri Sabah tahun 2025 untuk kelulusan Dewan Yang Mulia ini. Tuan Speaker, dan lepas Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Diiringi dengan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, saya merapatkan kesyukuran kehadirat Allah SWT kerana dengan izin dan kurnianya dapat kita bersama-sama mencari muafakat ke atas belanjawan negeri tahun 2025. Semoga Allah, Tuhan Yang Maha Esa, merahmati dan melancarkan perancangan serta usaha-usaha kita beroleh kejayaan serta kemakmuran berkat kerjasama yang dipikul bersama kerajaan dan rakyat. Saya ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Perdana Menteri kerana sentiasa prihatin dan mengambil berat tentang nasib rakyat di negeri ini. Komitmen yang diberi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam memenuhi Perjanjian Malaysia 1963 atau apa yang dipanggil sebagai MA 63 pada September yang lepas telah ditunjukkan melalui peningkatan amuan pembayaran interim ataupun pemberian khas Sabah daripada 306 juta kepada 600 juta ringgit pada tahun hadapan. Kita mengharapkan ini adalah langkah positif untuk mencari kata sepakat bagi mencapai tuntutan 40% di bawah Perjanjian Malaysia. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk membentang belanjawan negeri 2025. Ekonomi, Tuan Speaker, berdasarkan laporan Global Economic Prospects yang diterbitkan oleh Bank Dunia pada Jun 2024, ekonomi dunia sedang melalui fasa pemulihan yang stabil selepas beberapa tahun mengalami pertumbuhan negatif. Pertumbuhan global dijangka kekal pada 2.6% tahun ini dan meningkat sedikit kepada 2.7% pada tahun 2025. Inflasi global pula diramalkan sederhana pada kadar 3.5% tahun ini dengan bank-bank pusat di seluruh dunia
dijangka mengekalkan kadar faedah yang tinggi bagi mengawal inflasi. Bagi negara-negara yang sedang membangun, cabaran dan peluang wujud secara serentak. Negara seperti India dan Indonesia mencatatkan pertumbuhan yang kukuh dipacu oleh permintaan domestik dan pelaburan yang konsisten. Walau bagaimanapun, sebagian besar ekonomi negara lain berkembang dengan lebih perlahan akibat inflasi yang berterusan. Beban hutang yang tinggi dan ketegangan geopolitik, terutamanya di negara-negara yang terjejas oleh konflik dan ketidakstabilan ekonomi. Tuan Speaker, ekonomi Malaysia pada tahun 2025 menjanjikan prospek yang berdaya tahan dengan unjuran pertumbuhan kadar dalam negara kasar atau KDNK antara 4.5% hingga 5.5%. Ini didorong oleh permintaan domestik yang kukuh serta pemulihan dalam ekspor. Induk Perindustrian Baharu 2030, NIMP 2030 akan memacu pelaburan dalam sektor-sektor pertumbuhan tinggi seperti tenaga hijau dan pembuatan berteknologi tinggi. Dengan potensi pelaburan berjumlah 120 bilion dalam tempoh 5 tahun. Sektor pelancongan juga dijangka menyumbang kepada pertumbuhan melalui pemulihan berterusan yang dipacu oleh peningkatan aktiviti ekonomi domestik dan pengukuhan pasaran buruh. Walaupun prospek ekonomi menunjukkan potensi yang cerah, cabaran global seperti ketidakstabilan geopolitik dan ketegangan perdagangan kekal menjadi risiko utama. Di samping itu, tekanan inflasi yang berterusan dan peningkatan kadar faedah global boleh menjejaskan sentimen pengguna dan pelabur. Kerajaan Malaysia komited dalam mengurangkan defisit fiskal yang dijangka mencapai 3% dalam jangka masa sederhana, serta terus memperkenalkan pembaharuan ekonomi melalui kerangka ekonomi madani yang berpaksi pada pertumbuhan mampan dan inklusif. Usaha konsolidasi fiskal dan langkah penstrukturan semula ekonomi yang diumumkan melalui Belanjawan Negara 2025 didasarkan untuk memperkukuhkan lagi daya tahan ekonomi Malaysia dalam menghadapi cabaran global. Selain daripada itu, kita juga perlu mengambil kira keputusan pilihan raya Presiden Amerika Syarikat baru-baru ini, iaitu pada 5 hari bulan November lalu, yang mungkin akan turut memberi impak tertentu kepada ekonomi Malaysia. Perubahan kepimpinan dan dasar yang mungkin diperkenalkan oleh pentadbiran baharu di Amerika Syarikat boleh mempengaruhi hubungan perdagangan, pelaburan langsung asing, dan kadar pertukaran mata wang di antara kedua negara. Dalam jangka panjang, dasar-dasar ini juga boleh memberi impak yang lebih meluas kepada kestabilan ekonomi serantau dan daya saing Malaysia di peringkat global. Tuan Speaker, secara keseluruhannya, momentum pertumbuhan ekonomi negeri Sabah dijangka akan berterusan untuk tahun 2024 dan 2025. Dengan mengambil kira trend ekonomi semasa, kadar pertumbuhan KDNK bagi 2024 diunjurkan semula kepada sekitar 2%. Manakala kadar unjuran pertumbuhan KDNK untuk 2025 dijangka meningkat kepada sekitar 2.5%. Pertumbuhan KDNK Sabah adalah sederhana pada kadar 1.3% bagi tahun 2023 berbanding 3.9% bagi tahun 2022. Pada masa yang sama, KDNK per kapita menurun daripada 35.860 pada tahun sebelum kepada 31.147 disebabkan oleh kadar pertumbuhan penduduk negeri yang lebih tinggi, iaitu sebanyak 5.2%, berbanding pertumbuhan ekonomi negeri sebanyak 1.3%. Walaupun bagaimanapun, nilai KDNK Sabah mencatat peningkatan kepada 83.2 bilion pada 2023 berbanding 82.1 bilion pada tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahawa ekonomi negeri Sabah masih sedang berkembang dan kekal berdaya tahan. Sektor perkhidmatan kekal
sektor perkhidmatan kekal sebagai penyumbang utama ekonomi negeri dengan sumbangan sebanyak 50.9% pada tahun 2023. Ini diikuti oleh sektor perlumbungan dan pengkuarian sebanyak 23.3% serta sektor pertanian sebanyak 15.2%. Sektor pembuatan dan pembinaan pula masing-masing merekodkan sumbangan sebanyak 7.3% dan 3% kepada ekonomi negeri Sabah. Tuan Speaker, dalam tempoh Januari hingga Julai 2024, negeri Sabah telah mencatatkan imbangan dagangan sebanyak lebih rendah berbanding kadar inflasi nasional, iaitu 1.8%. Inflasi negeri yang semakin stabil ini adalah hasil usaha-usaha berterusan Kerajaan Persekutuan dalam mengawal harga barangan secara menyeluruh. Inisiatif ini turut disokong oleh kerajaan negeri melalui pengukuhan rantaian bekalan dengan memastikan bekalan domestik sentiasa mencukupi dan pada harga yang berbetutan. Penggunaan swasta atau dalam bahasa Inggerisnya personal consumption yang sederhana dijangka akan terus berkembang dan menyumbang kepada aliran wang yang aktif dalam pasaran. Trend ekonomi yang positif akan meningkatkan keyakinan pelabur serta menggalakkan lebih banyak aktiviti perniagaan. Seterusnya merangsang dan memperkukuhkan pertumbuhan ekonomi. Secara keseluruhan, walaupun ekonomi negeri Sabah sedang berada di fasa pemulihan, adalah penting bagi kerajaan Sabah untuk melaksanakan dasar fizikal yang berhemat dan mengamalkan disiplin keuangan yang tinggi. Fokus utama perlu diberi kepada usaha membina daya tahan ekonomi melalui pelaburan yang bijak serta memperkokohkan dasar-dasar dalaman yang mampu meningkatkan produktiviti dan mempromosikan pembangunan mempan dalam sektor-sektor utama seperti pertanian, pelancongan dan juga tenaga hijau. Tuan Speaker, kesejahteraan rakyat sentiasa menjadi keutamaan kita. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang mampan penting bagi menjamin kemakmuran dan kesejahteraan negeri ini. Bagi mencapai aspirasi Sabah Maju Jaya yang menjadi asas kepada pelan pembangunan dan pertumbuhan negeri Sabah, maka hasil negeri perlu kekal kokoh untuk menjayakan hasrat dan matlamat dasar kita bagi melonjakkan pembangunan demi manfaat rakyat. Bagaimanapun, setelah mengambil kira kepada unjuran kutipan hasil pada tahun hadapan, Kerajaan Sabah telah merangka belanjawan negeri 2025 dan menekankan dasar perbelanjaan berhemat dan mengelak pembaziran. Oleh itu,
Belanjawan Negeri 2025 disediakan berlandaskan pembangunan sesigism, iaitu bahasa dialek dusun, bermaksud pembangunan lestari berasaskan kebersamaan dengan berpandukan tonggak-tonggak utama seperti berikut. Pertama, menyokong pembangunan lanjut sektor-sektor produktif, termasuk menarik pelaburan bagi memacu pertumbuhan ekonomi dan menjana pendapatan negeri. Kedua, menangani ketidakseimbangan sosioekonomi dan meningkatkan taraf hidup melalui pendekatan inklusif. Ketiga, memasatkan pembangunan modal insan dengan peningkatan pengetahuan, kemahiran, produktiviti dan inovasi serta memastikan rakyat mendapat kehidupan yang sejahtera. Keempat, meningkatkan pembangunan pembudidaya atau enablers, khususnya infrastruktur asas fizikal, utility dan kemudahan awam yang menyokong pertumbuhan dan pengembangan ekonomi. Dan yang kelima, meningkat kecakapan pengurusan sistem penyampaian Kerajaan Sabah. Tuan Speaker, kestabilan ekonomi dan kesejahteraan rakyat adalah dua perkara yang berkait rapat kerana tahap kemajuan ekonomi akan mempengaruhi taraf hidup rakyat. Menyadari hakikat ini, maka tema Belanjawan Negeri 2025 ialah Sabah Makmur, Rakyat Sejahtera. Dengan strategi mengagihkan peruntukan kepada sektor-sektor produktif di bawah belanjawan ini, kerajaan yakin ekonomi negeri akan bertambah kokoh ke arah meningkatkan lagi kemakmuran negeri dan kesejahteraan rakyat. Saya ingin menegaskan betapa pentingnya untuk kita berbelanja mengikut keupayaan berasaskan sumber hasil yang mampu dikutip. Semua pihak perlu mengutamakan pengurusan yang cekap, mengamalkan disiplin kewangan yang tinggi. Pendekatan ini selaras dengan aspirasi Kerajaan Sabah untuk memantapkan kedudukan kewangan di samping menangani masalah ketirisan dan pembaziran hasil. Justru itu, bagi merealisasikan matlamat dan Belanjawan Negeri 2025, Kerajaan Sabah julung kalinya mencadangkan Kerajaan Sabah julung kalinya mencadangkan satu anggaran perbelanjaan perbekalan tertinggi dalam sejarah, iaitu sebanyak 6.421 bilion dengan anggaran hasil negeri sebanyak 6.445 bilion. Meskipun begitu, Belanjawan Negeri 2025 masih mencatatkan belanjawan lebihan atau surplus bajet sebanyak 24.08 juta ringgit. Agihan Tuan Speaker, Belanjawan Negeri 2025 disediakan dengan agihan anggaran perbekalan dan anggaran pembangunan mengikut kementerian seperti berikut. Kementerian Kewangan, perbekalan 3.073 bilion, pembangunan 5 juta ringgit. Kementerian Kerjaya Raya, perbekalan 1.097 bilion ringgit, pembangunan 259.86 juta ringgit. Jabatan Ketua Menteri, perbekalan 776.39 juta ringgit, pembangunan 210.87 juta ringgit. Kementerian Pertanian dan Perikanan dan Industri Makanan, perbekalan 373.24 juta ringgit, pembangunan 148.13 juta ringgit. Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sabah, perbekalan 106.43 juta dan pembangunan 243.50 juta. Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan, perbekalan 227.69 juta ringgit, pembangunan 19.32 juta ringgit. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, perbekalan 181.35 juta, pembangunan 14.65 juta. Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, perbekalan 150.51 juta ringgit, pembangunan 11.91 juta ringgit. Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, perbekalan 128.20 juta ringgit, pembangunan. Ini melibatkan pembayar pencen, membayar hutang kerajaan dan sebagainya. Dan ke-13, perbelanjaan yang tidak termasuk dalam kementerian-kementerian seperti bayaran Jabatan Peguam Negeri, Dewan Undangan Negeri, Istana,
Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri. Ini jadi jumlah perbekalan yang diperuntukkan ialah 46,97 juta ringgit. Tuan Speaker, syukur kehadrat Ilahi atas rahmat yang tidak terhingga kerana dengan izinnya petroleum atau dengan ringkasnya CO, ya. Dan minyak sawit mentah atau CPO sebagai sumber hasil utama. Tahun ini harga purata minyak mentah telah disemak lebih tinggi, iaitu daripada dolar Amerika $78 satu tong kepada USD atau dolar Amerika 88 satu tong. Manakala bagi CPO pula, harga purata komoditi ini juga meningkat kepada 4,000 per satu tan metrik. Jika dibandingkan dengan ramalan awal sebanyak 3,400 satu tan metrik. Senario ini menjadi faktor utama kepada peningkatan anggaran hasil Desember 6,73 juta ringgit kepada 6,768 bilion ringgit. Tuan Speaker, dalam menghadapi arus globalisasi dan kebergantungan kita kepada komoditi CO, iaitu crude oil dan CPO, terdapat risiko yang perlu dihadapi oleh kerajaan. Contohnya, penurunan harga terutamanya CO ataupun crude oil yang tidak menentu di mana dipengaruhi oleh faktor luar seperti perubahan geopolitik dunia, krisis ekonomi serta perubahan permintaan di pasaran global. Oleh yang demikian, anggaran hasil tahun 2025 dirangka dengan mengambil kira pendekatan semi-konservatif agar kedudukan kewangan kerajaan Sabah kekal stabil dengan pengunjuran sebanyak 6,445 bilion ringgit mengikut pecahan berikut. Pertama, hasil cukai berjumlah 2,744 bilion ringgit yang melibatkan cukai jualan negeri atau CJN 2,597 bilion ringgit, sewa tanah 100 juta ringgit serta cukai pelabuhan dan dermaga 39,5 juta ringgit. Hasil bukan cukai sebanyak 2,551 bilion yang merangkumi penyumbangan utama seperti royalti petroleum 1,297 bilion, faedah dan perolehan daripada pelaburan 512,47 juta ringgit, jualan air 304 juta ringgit, premium tanah 152 juta ringgit, serta royalti bayaran keluaran hutan dan ekspor kayu diproses 134,50 juta ringgit. Terimaan bukan hasil, iaitu terimaan dan sumbangan daripada kerajaan persekutuan, dianggarkan berjumlah 1,150 bilion ringgit. Tuan Speaker, hasil merupakan nadi utama melaksanakan dan melancarkan perbelanjaan pengoperasian serta program dan projek pembangunan negeri. Dengan pungutan hasil yang baik, kedudukan keuangan negeri akan kekal kokoh dan stabil. Menyadari hakikat ini, Kerajaan Sabah telah melaksanakan pelbagai inisiatif seperti berikut. Pertama, memperkasakan setiap aspek penguatkuasaan bagi menangani ketirisan hasil. Kedua, meningkatkan pungutan hasil negeri dengan pematuhan yang berterusan terhadap pekeliling Kementerian Kewangan bilangan 1/2022, menambah baik pengurusan pungutan hasil kerjaan negeri Sabah. Ketiga, memastikan pematuhan terhadap surat perkelingan Kementerian Kewangan berkenaan garis penduan terimaan hasil negeri secara elektronik melalui kaedah
tanpa tunai atau cashless. Keempat, mempergiatkan usaha untuk mengurangkan jumlah tunggakan hasil bagi kementerian atau jabatan yang terlibat, termasuk menetapkan sasaran Key Performance Indicator atau KPI, pengurangan tunggakan hasil. Kelima, meneroka sumber-sumber hasil baharu yang berpotensi untuk meningkatkan pungutan hasil negeri yang mana pada bulan April, Kerajaan Sabah telah memperkenalkan 2 cukai jualan negeri, iaitu CJN ke atas pasir silika dan CJN ke atas produk biojisim kelapa sawit. Selain daripada itu, Kerajaan Sabah juga akan memperluaskan sumber pungutan hasil dengan mengenakan CJN ke atas emas dalam masa terdekat. Keenam, menyemak dan mengkaji semula kadar yuran, lesen, permit, charge ke atas perkhidmatan kerajaan dan kadar sewaan yang sudah tidak relevan dengan kadar pasaran semasa. Yang ketujuh, meneruskan rundingan bersama Kerajaan Persekutuan berkenaan pemberian khas seperti mana yang dinyatakan dalam bahagian 4 jadual ke-10 Perlembagaan Persekutuan. Tuan Speaker, mensejahterakan rakyat merupakan tanggungjawab dan impian setiap pemerintah. Namun begitu, impian tanpa usaha dan strategi hanya akan menjadi sekadar mimpi. Lantaran itu, meskipun kita mendepani dunia dan kehidupan yang semakin mencabar, ia bukanlah penghalang untuk terus berusaha mencari sumber yang berpotensi agar hasil negeri sentiasa berkembang kokoh dan mampan. Saya menyeru dan mengingatkan kepada semua pihak yang terlibat agar lebih bertanggungjawab dan berganding bahu untuk merealisasikan semua usaha dan strategi yang telah dirangka. Gunakanlah pengalaman, pengetahuan dan keupayaan dalam mencapai apa juga yang telah dirancang. Semoga kejayaan dan hasil yang kita perolehi akan dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh segenap lapisan rakyat di negeri ini, insya-Allah. Tuan Speaker, dalam menyediakan belanjawan negeri 2025, Kerajaan Sabah telah merangka beberapa strategi menerusi sesi libat urus. Petunjuk-petunjuk dan ramalan ekonomi secara menyeluruh sebagai langkah persediaan menghadapi senario ekonomi yang tidak menentu pada tahun 2025. Bagi maksud melicin dan memantapkan pengurusan Kerajaan Sabah, sebanyak 6.421 bilion dicadangkan untuk anggaran perbekalan bagi tahun 2025. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 5.441 bilion diperuntukkan untuk membiayai perbelanjaan mengurus dan 980 juta untuk pencaruman kepada kumpulan wang pembangunan. Peruntukan bagi perbelanjaan mengurus meningkat sebanyak mengurus meningkat sebanyak 13% pada tahun 2025 berbanding anggaran asal 5.701 bilion ringgit yang bertujuan untuk menampung perbelanjaan emolumen, perbelanjaan berulang dan juga perbelanjaan khas. Saya ulang, perbelanjaan mengurus tadi meningkat 13%, jadi bersamaan 719.9 juta ringgit. Ya. Tuan Speaker, sebanyak 903.91 juta dicadangkan untuk perbelanjaan emolumen bagi membiayai gaji penjawat awam negeri. Jumlah ini mencatat kenaikan sebanyak 95.85 juta atau 12% berbanding bajet asal tahun ini. Disebabkan kenaikan gaji tahunan, pelarasan kenaikan gaji 8% fasa 1 selaras dengan pelaksanaan sistem seraan perkhidmatan awam yang akan berkuat kuasa pada 1 Disember 2024 dan pertambahan perlantikan baharu penjawat awam negeri. Tuan Speaker, perbelanjaan berulang dicadangkan sebanyak 2.27 bilion, yakni bersamaan 35%, iaitu kenaikan sebanyak 66.9 juta atau 3% berbanding peruntukan asal tahun 2024. Peningkatan tersebut antara lain akan menampung tajaan beasiswa Kerajaan Negeri Sabah
program penyelenggaraan jalan raya dan jambatan, termasuk bagi kerja-kerja mencegah dan memulih kerusakan akibat bencana alam, penyelenggaraan bangunan kerajaan, operasi pengeluaran air, serta penyelenggaraan dan pembaikan sistem perpaipan, caruman kepada kuasa-kuasa tempatan, serta perbelanjaan untuk ketua-ketua adat negeri. Bagian perbelanjaan khas dicadangkan sebanyak 3,247 bilion bersamaan 51%, mencatat kenaikan sebanyak 557,14 juta atau 21% daripada peruntukan asal tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan komitmen kerajaan Sabah antaranya menangani isu kemudahan infrastruktur, terutamanya aktiviti bagi memulihkan bekalan air dan perkhidmatan pengurusan loji air di bawah kontraktor outsource, penyelenggaraan jalan raya, jambatan dan cerun, pembinaan baharu dan penyelenggaraan kemudahan awam seperti Dewan Serbaguna dan Pasar Rakyat, pelbagai program keterjaminan makanan serta bayaran allowance Jabatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKK. Tuan Speaker, perbelanjaan pembangunan sangat penting bagi melonjak pertumbuhan ekonomi negeri. Justru itu, saya mencadangkan sebanyak 1,299 bilion ringgit diperuntukkan pada tahun 2025 untuk perbelanjaan pembangunan. Jumlah ini merangkumi peruntukan negeri sebanyak 976,50 juta dan peruntukan kerajaan persekutuan sebanyak 322,9 juta ringgit dalam bentuk pinjaman persekutuan dan bayaran balik persekutuan. Bagian peruntukan pembangunan mengikut sektor adalah seperti berikut. Sektor ekonomi 558,81 juta ringgit atau 57%. Sektor sosial 395,13 juta ringgit atau 41%. Sektor pentadbiran am 22,55 juta atau 2%. Tuan Speaker, Kerajaan Sabah akan terus memberi pertumpuan untuk memastikan pembangunan tiga sektor utama yang memacu pembangunan ekonomi negeri, iaitu pertanian, perindustrian dan pelancongan, dengan menyediakan peruntukan sebanyak 838,42 juta ringgit. Sektor pertanian. Ancaman geopolitik selantau, perubahan iklim global dan situasi ekonomi dunia yang tidak menentu merupakan senario mutakhir yang menuntut kita agar memberi tumpuan kepada sektor pertanian. Ini bertujuan memastikan keterjaminan makanan untuk rakyat Sabah. Justru itu, pada tahun 2025, Kerajaan Sabah akan mempergiatkan lagi usaha untuk memajukan sektor pertanian dengan peruntukan sebanyak 610,85 juta ringgit. Pada tahun hadapan, Kerajaan Sabah mengagihkan sebanyak 521,3 juta kepada Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan serta jabatan di bawahnya. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 373,24 juta adalah untuk perbelanjaan operasi dan membiayai pelbagai program bantuan kepada para petani, nelayan dan penternak. Secara keseluruhan, matlamat adalah untuk memperkasakan 4 subsektor utama, iaitu tanaman, ternakan, perikanan dan aquaculture serta komoditi getah. Jabatan Pertanian Sabah yang diperuntukkan sebanyak 138,49 juta akan memberi tumpuan kepada program dan aktiviti yang menjurus kepada keperluan dasar keterjaminan makanan dan dasar pertanian negeri Sabah ketiga. Untuk memastikan rantaian bekalan makanan yang mencukupi, mengurangkan kebergantungan import makanan, menjamin kesejahteraan rakyat dan menghadapi cabaran global. Selaras dengan tonggak kedua belanjawan ini, iaitu pembangunan inklusif dan saksama, komuniti pesawat dan pekebun kecil turut diberi perhatian khusus. Pemberian insentif pembajakan sawah padi akan diteruskan dengan kenaikan daripada 18 juta kepada 26 juta. Insentif subsidi pada kadar RM494 sehektar telah memberi manfaat kepada seramai 22,500 pesawat setiap tahun. Selain itu, melalui pemulihan sawah padi terbiar seluas 438 hektar di daerah Papar, Tuaran dan Suk,
akan menghasilkan purata pengeluaran padi sebanyak 2.190 tan metrik padi semusim penanaman. Projek ini dijangka dapat membakalkan keperluan beras untuk seramai 15.330 penduduk Sabah semusim berdasarkan penggunaan beras sebanyak 50 berdasarkan penggunaan beras purata sebanyak 90 kg seorang setahun. Di samping itu, pelaksanaan program pembangunan tanaman berorientasikan komersial juga telah memberikan manfaat pada 2.266 peserta dengan keluasan 3.539 hektar. Ini akan mewujudkan sumber pendapatan sekurang-kurangnya 4.000 sebulan bagi memastikan peserta berada di luar garis kemiskinan. Tuan Speaker, tahap salah diri atau self-sufficiency level, ya, SSL, negeri yang rendah bagi bekalan beras iaitu hanyalah 22.6%, menyebabkan kebergantungan yang tinggi terhadap bekalan beras sumber import bagi memenuhi permintaan tersebut. Justru itu, penubuhan semula Lembaga Padi dan Beras Negeri Sabah, LPBN, dijangka akan meningkatkan SSL atau tahap saraf hidup, tahap saraf diri yang saya nyatakan tadi, khususnya bagi beras, bagi memenuhi permintaan rakyat dan seterusnya dapat mengurangkan import beras. Sebagai permulaan sebanyak 32.5 juta diperuntukkan kepada LPBN untuk tujuan operasi dan pembelian 60 unit jentera serta menaik taraf sistem pengairan di 6 daerah pengeluar utama padi Sabah. Intervensi ini dijangka akan dapat meningkatkan pengeluaran padi untuk mencapai sekurang-kurangnya 30% tahap sara diri beras tempatan menjelang 2026. Kejayaan mewujudkan 14 buah taman kekal pengeluaran makanan atau TKPN berkeluasan 530.26 hektar, melibatkan 117 peserta dengan jumlah pengeluaran hasil tanaman, buah-buahan, sayur-sayuran dan nanas MD2 mencacah 987.36 tan metrik setahun yang bernilai 2.9 juta telah menyumbang kepada keperluan permintaan makanan domestik dan memangkin pertumbuhan ekonomi negeri. Justru itu sebanyak 2.9 juta telah diperuntukkan untuk mengurus TKPM pada tahun hadapan. Di samping itu sebanyak 514 ladang telah diakreditasikan melalui persijilan Malaysia Good Agricultural Practice atau MyGAP dan 30 ladang melalui pensijilan My Organic akan menyediakan akses kepada sumber makanan yang berkualiti dan selamat. Ini secara langsung akan meningkatkan pendapatan pengusaha sehingga 100%, khususnya pengeksportan sayur tanah tinggi ke negara Brunei, Jepun dan juga Korea. Penyelidikan dan inovasi dalam sektor pertanian juga adalah sangat penting. Oleh itu, bidang bioteknologi dikembangkan untuk membolehkan penyelidikan dilaksanakan dengan lebih cepat agar industri pertanian di negeri ini bergerak seiring dengan perkembangan global. Penghasilan varieti baharu seperti avocado QAV3 yang unggul dan berdaya saing di peringkat global bakal memanfaatkan para pengusaha untuk mengekspor buah ini ke pasaran domestik dan antarabangsa. Seterusnya, pembangunan industri pertanian berdaya saing memerlukan modal insan terlatih sebagai penggerak. Justru itu kerajaan memperuntukkan sebanyak 7.49 juta ringgit kepada Institut Pertanian Sabah dan Pusat Latihan Vokasional Pertanian dalam usaha untuk melahirkan lebih ramai sumber tenaga kerja separuh mahir bagi sektor pertanian dan perladangan. Tuan Speaker, Koperasi Pembangunan Desa atau KPD diperuntukkan sebanyak 20.42 juta ringgit pada tahun hadapan bagi meneruskan pelaksanaan pelbagai program dan melibatkan perkongsian pintar di antara KPD dan peserta program kekal. Strategi ini adalah selaras dengan hala tuju kerajaan dalam meningkatkan keterjaminan dan keselamatan makanan. Pada tahun 2025, selain daripada meneruskan pengeluaran ayam pedaging, ayam kampung, madu lebah, cendawan segar dan pengeluaran buah pomelo,
KPD akan merintis penanaman jagung bijian berkeluasan 60 hektar di terusan Sapi Beluran. Projek perintis ini adalah bagi menyahut seruan kerajaan dalam menghasil makanan ternak tempatan dan supaya langkah untuk mengurangkan kebergantungan terhadap bahan import bagi makanan ternak. Penubuhan 5 buah lagi pusat pengumpulan hasil tani pada tahun hadapan iaitu Tuaran, Penampang, Temunan dan Tenem dan Nebawan adalah sebagai tambahan kepada 6 pusat pengumpulan hasil tani sedia ada agar dapat memberi manfaat kepada lebih ramai pengusaha pertanian. Semua pusat berkenaan akan dilengkapi dengan kemudahan pemprosesan asas bagi tujuan menambah nilai produk pertanian dan boleh digunakan oleh para pengusaha termasuk usahawan tani di kawasan yang berhampiran. Tuan Speaker, subsektor ternakan merupakan antara penyumbang utama kepada sekuriti makanan negara. Oleh itu, Kerajaan Sabah komited untuk meningkatkan serta mengukuhkan sekuriti dan keselamatan makanan berasaskan ternakan yang berkualiti tinggi, di samping membantu para pengusaha dalam industri ternakan untuk meningkatkan kecekapan pengeluaran dan pendapatan. Justru itu, Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sabah atau GPVS diperuntukkan sebanyak 87.79 juta ringgit untuk perbelanjaan operasi dan meneruskan sebanyak 43 projek pembangunan sedia ada, termasuk program perkhidmatan dan penguatkuasaan veteriner, kesihatan awam veteriner, serta aktiviti-aktiviti pemantauan dan kawalan penyakit. Selanjutnya, Kerajaan Sabah memperuntukkan sebanyak 36.6 juta kepada Jabatan Perikanan Sabah bagi meningkatkan lagi pembangunan subsektor perikanan dan aquaculture. Sebagai usaha bagi meningkatkan potensi pengusaha aquaculture marine berskala kecil, program pembangunan aquaculture sama ada marine ataupun air tawar dilaksanakan melalui pemberian bantuan bahan dan peralatan sistem keternakan dengan sasaran seramai 93 orang pengusaha aquaculture marine dan 10 penternak air tawar. Bagi memastikan sumber perikanan terpelihara, program konservasi akan diteruskan pada tahun hadapan, iaitu dengan mewujudkan masing-masing 10 unit tagal dan tukun tiruan baru. Selain daripada itu, bagi meningkatkan pendapatan nelayan tradisional, program pembangunan sosioekonomi marine diteruskan melalui bantuan insentif peralatan perikanan dan kursus peningkatan kemahiran yang mensasarkan seramai 150 orang nelayan. Di samping itu, Jabatan Perikanan juga akan melaksanakan program kawalan biosecurity perikanan untuk tujuan pemantauan biotoksin marine dan meningkatkan bilangan sampel sehingga 1,200 sampel untuk dianalisis yang melibatkan ikan dan kerang-kerangan. Koperasi Kemajuan Perikanan dan Nelayan Sabah atau KONALAYAN diperuntukkan sebanyak 17.6 juta untuk operasi serta meneruskan pelbagai program dan projek pembangunan yang akan memberi manfaat kepada komuniti nelayan, pengusaha kecil dan sederhana, serta pembangunan industri aquaculture dan perikanan. Antara program yang akan dilaksanakan adalah program peningkatan pendapatan nelayan dan program pembangunan usahawan yang akan memberi manfaat kepada seramai 101 orang dari kalangan nelayan, usahawan kecil hiliran perikanan dan aquaculture di seluruh Sabah. Selain daripada itu, program pembangunan aquaculture, program pengeluaran makanan dan hiliran perikanan, serta program pembangunan kelestarian perikanan diteruskan bagi mengekalkan dan melindungi ekosistem perikanan yang akan meningkatkan pengeluaran makanan dan menyokong inisiatif keterjaminan makanan. KONALAYAN turut membantu menyokong usaha Kerajaan Negeri Sabah dalam menguasai penggunaan aplikasi digital untuk menghadapi cabaran revolusi industri 4.0 melalui program teknologi maklumat dan inovasi KONALAYAN dengan 2 buah projek utama iaitu Electronic Community Usahawan Nelayan atau ICAN yang akan memberi manfaat kepada 20 pengusaha mikro, kecil dan sederhana, dan projek nelayan digital eSmart yang akan memberi manfaat kepada 70 nelayan pesisir pantai. Tuan Speaker, melalui subsektor keempat iaitu komoditi getah, Lembaga Industri Getah Sabah
yang menggalas peranan penting dalam memperkasakan ekonomi pekebun kecil getah diperuntukkan RM39.84 juta. Daripada jumlah tersebut 11 juta adalah bagi perbelanjaan operasi, 20 juta adalah bagi pemberian insentif pengeluaran untuk para pekebun kecil getah dan selebihnya adalah untuk meneruskan projek pembangunan sedia ada, termasuk satu program baru, iaitu program kawalan dan pencegahan penyakit luruhan daun getah. Bagi menyokong pembangunan sektor pertanian, Jabatan Pengairan dan Saliran Sabah GPS diperuntukkan sebanyak RM161.05 juta untuk perbelanjaan operasi dan pembangunan. Daripada jumlah tersebut, sebanyak RM126.0 juta disediakan untuk meneruskan projek menaik taraf dan penyelenggaraan infrastruktur, pengairan dan saliran, pengurusan dan pembangunan sistem tebatan banjir serta pembersihan dan pertahanan tebing sungai. Sebanyak RM3.7 juta diperuntukkan bagi tujuan pembaikan sistem pengairan di sawah-sawah padi, yaitu dengan kenaikan peruntukan sebanyak RM1.76 juta. Manakala satu projek di bawah program pengurusan sumber air, yaitu projek pemeliharaan kawasan tahan air di Sempurna, akan dilaksanakan pada tahun hadapan dengan peruntukan sebanyak RM800.000. Penerokan ekonomi biru. Kerajaan Sabah komited untuk mengurak langkah dalam penerokaan khazanah laut dan maritim sebagai sebahagian daripada usaha mengukuh kedudukan Sabah dalam penerokaan ekonomi biru di peringkat antarabangsa. Justru itu penganjuran Sabah International Blue Economy Conference atau CIBEC 2024 yang telah diadakan pada 19 hingga 20 Oktober yang lalu dihadiri oleh seramai 3,398 peserta dari dalam dan luar negara sebagai platform untuk berinteraksi dan berkongsi ilmu pengetahuan global bersama pakar dalam bidang ini. Hasil daripada persidangan ini, Kerajaan Sabah akan merangka Sabah Blue Economic Framework sebagai hala tuju Kerajaan Sabah dalam pembangunan ekonomi berimpak tinggi ini. Usaha bersifat futuristik ini membuktikan bahawa kerajaan bukan sahaja serius dalam membangun ekonomi masa kini, tetapi juga prihatin untuk menyediakan asas yang kuat bagi membina ekonomi masa depan. Setelah mengambil kira potensi hasil terbaru yang bakal diperolehi daripada ekonomi biru ini, Kerajaan Sabah kini sedang menyusun gerak kerja yang lebih tersusun dan efektif. Khazanah ini perlu dipagar lebih awal dan dipugar terlebih dahulu sebelum kita dapat menemui hasilnya pada tahun-tahun akan datang. Kajian saintifik akan dilaksanakan bagi memastikan Kerajaan Sabah memperolehi data yang mencukupi, tepat dan komprehensif. Menyadari hakikat ini, kerjasama di antara pihak kerajaan, institusi penyelidikan dan komuniti setempat adalah diperlukan demi memastikan potensi ekonomi biru di negeri ini bukan saja dapat direalisasi untuk generasi kontemporari, tapi juga menyediakan landasan ekonomi yang kokoh untuk generasi akan datang. Tuan Speaker, setakat Jun tahun ini, Sabah telah menerima pelaburan sebanyak 1.7 bilion yang merangkumi pelaburan dalam dan luar negeri di dalam sektor utama, perkilangan dan perkhidmatan. Seperti mana yang telah diketahui bahawa negeri Sabah telah menerima pelaburan syarikat SK Nicholas Malaysia senilai berhad daripada Korea Selatan dan kumpulan Kibing daripada China dengan nilai pelaburan masing-masing sebanyak 4.28 bilion ringgit dan 2.48 bilion ringgit. Kedua-dua pelabur ini telah menghasilkan dan mengekspor produk mereka ke luar negara bermula pada penghujung tahun 2023 bagi syarikat SK Nicholas dan bagi kumpulan Kibing mula mengekspor awal tahun ini. Usaha untuk membangunkan sektor perindustrian di negeri ini telah membuahkan hasil apabila sumbangan di sektor pembuatan di dalam KDNK Sabah telah meningkat kepada 6.03 bilion ringgit bersamaan 7.3% pada tahun 2023 berbanding 5.78 bilion atau bersamaan 7% pada tahun 2022. Kadar pertumbuhan bagi sektor pembuatan di Sabah pada tahun 2023 adalah 4.4%, mengatasi pertumbuhan purata sektor pembuatan nasional
iaitu sebanyak 0.8%. Seterusnya, menjadikan kadar pertumbuhan sektor pembuatan di Sabah yang tertinggi di Malaysia. Pada tahun ini, kumpulan Kibing melalui anak syarikatnya SBH Kibing New Solar Energy Sdn Bhd telah bersetuju untuk melabur kilang pembuatan kaisar solar baharu dengan anggaran nilai pelaburan sebanyak 7.2 bilion melalui 3 fasa. Pelaburan ini juga bakal memberi peluang pekerjaan kepada 5,000 rakyat negeri ini. Pada masa yang sama, syarikat kumpulan Kibing juga telah komited untuk meningkatkan kapasiti penghasilan kaca solar kilangnya di Taman Perindustrian Kita Kinabalu atau KKIP dengan penambahan third production line. Anggaran nilai pelaburan tambahan ini adalah sekitar 700 juta ringgit. Sekaligus mewujudkan 600 peluang pekerjaan tambahan. Kerajaan Sabah memperuntukkan 124.7 juta ringgit bagi pembangunan sektor perindustrian dan keusahawanan di negeri ini. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 64.05 juta diperuntukkan kepada Kementerian Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan serta jabatan di bawahnya, dan sebanyak 60.65 juta lagi diperuntukkan di bawah agensi lain yang turut menyokong pembangunan perindustrian dan keusahawanan di negeri ini. Tuan Speaker, bagi pembangunan infrastruktur taman-taman perindustrian di KKIP, Palm Oil Industrial Cluster atau POIC di Lahadatu dan Sabah Oil and Gas Industrial Park Sogip di Sepitang agar lebih kondusif dan menarik peluang pelaburan Sabah, sebanyak 18.07 juta ringgit telah diperuntukkan untuk tujuan tersebut. Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah atau SIDCO pula telah diperuntukkan sebanyak 16.33 juta untuk meneruskan projek pembinaan premis perniagaan baharu dan menyiapkan projek sedia ada, termasuk untuk pelaksanaan projek pembangunan ekosistem dan keupayaan industri Sabah yang merangkumi kursus-kursus keusahawanan berfokus kepada kemahiran digital, keusahawanan siswaza dan latihan teknikal. Bagi sektor perindustrian, tumpuan tidak hanya diberi kepada ekonomi aras tinggi untuk menjana pertumbuhan negeri yang lebih produktif, tapi juga bidang ekonomi yang lebih bersifat akar umbi bagi meningkatkan akses terhadap kemakmuran negeri secara inklusif. Oleh itu, pembangunan industri kecil dan sederhana atau IKS merupakan industri sokongan utama yang memangkin pembangunan industri pembuatan tempatan. Program bantuan SMAUP dengan peruntukan 15 juta yang telah memanfaatkan selama 5.201 usahawan akan diteruskan bagi meningkatkan keupayaan pengusaha IKS di Sabah agar lebih kompetitif dan berdasaing melalui bantuan mesin dan peralatan serta pembungkusan dan pelabelan. 15,000 juga adalah untuk memberi pendedahan kepada usahawan IKS mengenai teknologi terkini, pematuhan kepada persijilan mesti dan halal, serta perundangan yang perlu dipatuhi bagi menembusi pasaran antarabangsa. Terusnya, bagi memperbanyakkan lagi pasaran produk IKS ke pasaran tempatan dan menyediakan ruang kepada pengusaha IKS memperkenalkan produk mereka, kerjasama dengan Kujasa Mart, Desa Fresh Mart dan Sabah Credit Corporation Outlet akan dimulakan pada tahun 2025 di samping meneruskan kerjasama dengan Pasaraya Bataras dan Kedai Mesra Petronas. Bagi mengembang pasaran produk-produk usahawan IKS Sabah ke luar negeri melalui penyertaan Expo antarabangsa dengan sasaran jualan sebanyak 50 juta ringgit, sebanyak 13.8 juta diperuntukkan bagi program promosi pelaburan, pemasaran, penganjuran seminar dan ekspor IKS. Selain daripada itu, Kerajaan Sabah melalui agensi-agensi lain akan meneruskan program keusahawanan bagi membantu pengusaha IKS seperti program Pitch Borneo, program Satu Daerah Satu Produk dan program pembangunan usahawan desa agar lebih ramai usahawan
Akar umbi menyertai pasaran keusahawanan tempatan dengan peruntukan sebanyak 2,5 juta ringgit. Tuan Speaker, saya pergi kepada sektor pelancongan. Sesungguhnya negeri Sabah ini merupakan di antara destinasi pelancongan yang bertaraf dunia. Keindahan dan kekayaan flora dan fauna, serta keajaiban alam semula jadi seperti lautan dan kepulauannya, serta gunung ganang dan hutan simpannya adalah khazanah alam yang tidak terdapat di mana-mana negeri di Malaysia. Justru itu, negeri Sabah menjadi tarikan dan tonggak utama sektor pelancongan Malaysia. Sukacita saya ingin maklumkan Dewan Yang Mulia ini bahawa Kerajaan Sabah hampir mencapai sasaran 3 juta pelawat bagi tahun 2024. Yang mana setakat bulan Ogos, seramai 2,09 juta kedatangan pelancong telah direkodkan, iaitu peningkatan sebanyak 25,7% berbanding tempo yang sama pada tahun 2023 dengan anggaran perbelanjaan pelancongan sebanyak 4,88 bilion ringgit. Peningkatan ini didorong oleh penambahan jumlah penerbangan negeri. Peningkatan ini didorong oleh penambahan jumlah penerbangan ke negeri Sabah daripada destinasi dalam dan luar negeri. Sehingga ke hari ini sebanyak 12 syarikat penerbangan yang menghubungkan Sabah secara terus ke 19 destinasi antarabangsa dan menawarkan 140 penerbangan seminggu dengan 25,613 kapasiti tempat duduk. Antara laluan udara ke Sabah adalah daripada Jakarta, Shanghai, Guangzhou, Bali, Manado dan Kunming. Selain daripada itu, kolaborasi bersama syarikat-syarikat penerbangan dalam dan luar negeri selaku rakan strategik bagi menambah akses laluan udara menjadi antara agenda utama kerajaan untuk memangkin pertumbuhan industri pelancongan negeri. Memandangkan 90% kemasukan pelancong ke negeri ini adalah melalui udara. Inisiatif ini juga adalah selari dengan komitmen kerajaan bagi menjayakan kempen Tahun Melawat Malaysia 2026 yang mensasarkan 3,7 juta ketibaan pelancong domestik dan antarabangsa ke Sabah dengan unjuran perbelanjaan pelancongan sebanyak 9,1 bilion ringgit. Kerajaan Sabah akan mempergiatkan usaha untuk menambah baik pengurusan alam sekitar dan pemeliharaan warisan budaya untuk terus memacu dan memperkasakan industri pelancongan di negeri ini. Oleh itu, bagi menyokong kepada usaha-usaha tersebut, Kerajaan Negeri Sabah memperuntukkan sebanyak 100,28 juta ringgit kepada Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar untuk tujuan operasi dan pelaksanaan pelbagai program dan projek pembangunan. Daripada jumlah tersebut, 10,84 juta ada bertujuan untuk membangun aset-aset pelancongan, termasuk 6,5 juta untuk projek pembangunan pelancongan luar bandar yang memfokuskan kepada iku pelancongan serta pelancongan berasaskan komuniti. Tuan Speaker, sebagai persediaan Tahun Melawat Malaysia 2026, pelbagai program akan dilaksanakan pada tahun hadapan, termasuklah memberi latihan upscaling dan reskilling. Saya ulang, memberi latihan upscaling dan reskilling kepada pengusaha luar bandar agar berupaya menyediakan perkhidmatan yang berkualiti. Ini selaras dengan matlamat pembangunan modal insani yang menjadi salah satu tonggak utama belanjawan ini. Selain daripada itu, bantuan dari aspek promosi serta pemasaran juga akan diperhebatkan lagi dengan pelbagai kempen dan acara-acara signature kepada negeri Sabah. Ini bukan saja akan menarik pelancong, tapi juga memberi peluang kepada komuniti tempatan untuk terlibat dan menikmati manfaat daripada industri pelancongan. Tuan Speaker, memartabatkan khazanah budaya serta warisan etnik negeri ini adalah salah satu elemen yang menjadikan antara produk pelancongan yang menjadi pilihan pelancong. Justru itu, sebanyak 19,8 juta diperuntukkan kepada Jabatan Museum Sabah untuk perbelanjaan operasi dan menaik taraf infrastruktur warisan khazanah untuk tujuan pelancongan. Samping itu, sebanyak 13,66 juta diperuntukkan bagi memastikan warisan budaya dan kesenian di negeri ini terus kekal dan terpelihara. Bagi memastikan khazanah budaya ini dapat dinikmati generasi masa ini dan dalam masa yang sama dapat merancangkan lagi sektor pelancongan tempatan
Maka berbagai program kebudayaan, antaranya Museum Festival 2025, Craft Exotica, dan Pesta Reggae Lepa akan disenaraikan dalam kalender pelancongan negeri pada tahun hadapan. Pendekatan ini dapat meningkatkan daya saing pelancongan berasaskan komuniti, iaitu satu kaedah efektif untuk mengagih hasil pendapatan industri ini secara lebih inklusif dan saksama. Tuan Speaker, saya pergi kepada modal insan dan teknologi maklumat. Pembangunan modal insan merupakan pemangkin kepada pertumbuhan mampan ekonomi negeri ini. Menyadari hakikat ini, kerajaan negeri memperuntukkan sebanyak 497,5 juta ringgit pada tahun hadapan bagi meneruskan usaha memperkasakan modal insan ke arah melahirkan generasi yang kompeten, berdaya tahan, kreatif, berinovasi, serta berintegrasi, serta berintegriti agar mampu memartabatkan negeri Sabah ke tahap yang lebih tinggi. Bagi pembangunan modal insan di negeri ini, kerajaan Sabah akan meneruskan pemberian bantuan kepada institusi pendidikan, para pelajar, termasuk memperkenalkan beberapa bantuan baharu bagi menyantuni anak-anak Sabah yang melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Antara bantuan tersebut ialah: pertama, 120 juta ringgit untuk program beasiswa, dharma siswa dan bantuan pelajar negeri kepada seramai 7,130 pelajar aktif di institusi pengajian tinggi atau IPT dalam dan luar negara, serta mensasarkan penambahan penajaan kepada 3,000 pelajar baru. Sumbangan kedua, sumbangan kepada mahasiswa IPT dalam Sabah atau Sentosa secara one off sebanyak 300 juta seorang, 300 ringgit seorang. 300 juta saya belajar balik gitu. Maaf, saya ulang Tuan Speaker. Sumbangan kepada mahasiswa IPT dalam Sabah atau Sentosa secara one off sebanyak 300 ringgit seorang. Bantuan ini adalah pertama kali diperkenalkan pada tahun hadapan. Bantuan tunai pendaftaran IPT atau budi secara one off berjumlah RM2,000 kepada setiap pelajar yang menyambung pengajian tinggi di peringkat ijazah, manakala RM1,500 kepada pelajar di peringkat diploma dan matrikulasi. Keempat, bantuan subsidi tiket penerbangan atau graduan rindukan Sabah sebanyak RM600 kepada setiap pelajar IPT Sabah yang belajar di Semenanjung, Malaysia, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Dan kelima, sumbangan kegiatan sekolah Sabah secara one off sebanyak RM3,000 kepada 1,500 buah sekolah di Sabah untuk tujuan membiayai program sekolah. Selain daripada bantuan yang saya sebutkan tadi, kerajaan Sabah juga akan meneruskan pemberian bantuan yang lain seperti bantuan ihsan komputer atau baik, bantuan khas tunai peperiksaan, bakti, bantuan ihsan tabungan pendidikan negeri, Bistari, anugerah kecemerlangan pendidikan Sabah, Aksa, bantuan aktiviti PIBG, Bagus, bantuan ihsan sekolah Sabah, Bisbah, dan bantuan khas program pendidikan, Bantu, dengan peruntukan keseluruhan sebanyak RM26,4 juta. Kerajaan Sabah komited dan sentiasa mengamalkan dasar keadilan dan kesaksamaan dalam semua aspek untuk membantu rakyat tanpa mengira kaum dan agama, demi mengekalkan keharmonian masyarakat di negeri ini. Dalam masa yang sama, pembangunan kerohanian amat penting bagi melahirkan modal insan yang berakhlak mulia serta berkepribadian tinggi. Oleh itu, pada tahun hadapan, 140,34 juta diperuntukkan kepada Jabatan Ahli Ihwal Agama Islam Sabah untuk perbelanjaan operasi dan pelaksanaan pelbagai program pembangunan dan operasi sekolah agama Islam dan masjid serta program-program kerohanian Islam. Manakala sebanyak 70 juta ringgit, iaitu kenaikan sebanyak 13,25 juta diperuntukkan bagi pemberian bantuan kepada badan-badan keagamaan bukan Islam, sekolah-sekolah mubaligh dan persendiran di seluruh Sabah. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban kewangan pihak sekolah dan badan-badan keagamaan yang terlibat dalam usaha memastikan fasiliti sentiasa berada dalam keadaan kondusif, selamat dan juga
selesa. Sebanyak 48.5 juta diperuntukkan kepada Perpustakaan Negeri Sabah untuk operasi dan pembangunan perpustakaan termasuk meneruskan pembinaan. Untuk meneruskan pembinaan perpustakaan cawangan di Tenom, Kunak dan Kota Merudu. Penggantian bangunan perpustakaan desa di Kampung Kerakit Banggi, Kampung Intilebon, Tongot, Kampung Larapan Hujung, Sempurna dan Kampung Lubuk Dahat Sipitang, serta penggantian bas perpustakaan bergerak di Sempurna, Beaufort dan juga Kudat. Selain daripada itu, Kerajaan Sabah turut memperuntukkan sebanyak 28.53 juta ringgit untuk operasi dan pelaksanaan pelbagai program latihan dan kursus kemahiran di Jabatan Pembangunan Sumber Manusia, seperti program berkonsepkan Train and Place dalam industri utama, program pembangunan keusahawanan, latihan teknikal dan vocational, TVET, program latihan rentas komuniti, dan program khas kerjasama dengan rakan strategik. Tuan Speaker, sebanyak 41.75 juta ringgit akan diperuntukkan kepada Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi atau KSTI, Sabah Skills and Training Center SSTC dan Sabah Creative Economy dan Innovation Center bagi melaksanakan kursus penguasaan bahasa, latihan kemahiran sains, teknologi dan inovasi. Selain daripada itu, agenda pemerkasaan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik atau STEM melalui penganjuran pelbagai program antaranya Kembara Sains Borneo, Karnival Sains Sabah, Pertandingan Teknologi dan Inovasi Malaysia, Teklimpik, Festival Pendidikan STEM, Pendidikan serta Latihan TVET, program Rob Borneo dan Sabah Screen Fest akan diteruskan. Sebagai makluman Dewan Yang Mulia ini, Kerajaan Sabah akan menyediakan tejaan beasiswa melalui Beasiswa Kerajaan Negeri Sabah untuk membantu pelajar yang mengikuti kursus TVET di IPT dalam dan luar negara. Setakat ini, seramai 1,375 pelajar telah menerima tejaan beasiswa tersebut. Seterusnya, satu kajian kemungkinan akan dibuat bagi pembangunan Pusat Data Geospatial Science, Teknologi dan Inovasi STI Sabah yang bertujuan untuk mengkaji dan mengenal pasti keperluan penyelidikan dan pembangunan di bawah domain STI akan dilaksanakan pada tahun 2025. Tuan Speaker, Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri yang diperuntukkan sebanyak 29.06 juta akan terus komited untuk merancang dan memacu usaha-usaha pendigitalan Kerajaan Sabah dengan pelaksanaan sistem aplikasi yang bersepadu, mengukuhkan pentadbiran teknologi pertahanan dengan kelengkapan peralatan digital perkhidmatan awam negeri bagi mengatasi ancaman jenayah cyber. Selain itu, sebanyak 39.52 juta diperuntukkan bagi pelaksanaan sistem kerajaan elektronik untuk meningkatkan produktiviti penyampaian perkhidmatan awam melalui pendigitalan Kerajaan Sabah dan penggunaan Google Workplace. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, Sabah Digital Government telah berjaya menyiapkan Sabah Data Integrations dan Interchange Platform atau Sabah DIIP untuk perkongsian data lebih pentas dan tepat. Ini akan meningkatkan kecekapan perkhidmatan kerajaan dan mengurangkan birokrasi dan melancarkan urusan pentadbiran. Sementara itu, sebanyak 10.5 juta ringgit disediakan sebagai usaha pendigitalan perkhidmatan awam negeri, termasuklah sistem pengurusan sumber manusia seperti SM2, peningkatan portal dan perkhidmatan digital Sabah, serta inisiatif tambahan lain yang akan menyokong transformasi pendigitalan sektor awam. Dalam usaha meningkatkan capaian liputan internet di seluruh negeri, Kerajaan Sabah merancang untuk memasang kemudahan internet teknologi Starlink di 300 lokasi di seluruh Sabah yang masih belum mendapat liputan internet. Agensi Kerajaan Persekutuan melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia atau SKMM akan menambah menara baharu, menaik taraf stesen pemancar sedia ada dan juga menaik taraf pusat internet desa. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, capaian internet liputan 4G di kawasan
berpenduduk di Sabah setakat ini telah mencapai 91,18%, manakala 68,09% telah menikmati liputan 5G atau 5G. Tuan Speaker, saya pergi kepada kesejahteraan dan kebajikan rakyat. Dalam menyantuni kesejahteraan dan taraf hidup rakyat, Kerajaan Sabah memperuntukkan 162,42 juta kepada Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat dan agensi-agensi di bawahnya. Bagi memastikan agenda kesejahteraan rakyat Sabah ditingkatkan melalui pelbagai program dan inisiatif yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Program pemberian bantuan persekolahan akan diteruskan dengan peruntukan sebanyak 26,06 juta pada tahun hadapan bagi membantu meringankan beban kewangan ibu bapa terutama bagi golongan isi rumah berpendapatan rendah. Bantuan pakaian seragam, kasut sekolah dan alat tulis kepada 1,075 buah sekolah rendah di seluruh negeri akan memberi manfaat kepada 291,275 murid. Selain daripada itu, sebanyak 965,000 diperuntukkan pada tahun 2025 untuk melaksanakan agenda kesejahteraan rakyat, merangkumi aspek kekeluargaan, kepenggunaan, kesejahteraan wanita dan gaya hidup sihat. Manakala sebanyak 550,000 diperuntukkan kepada Persatuan Pencegah Dana Malaysia atau Pemadam Sabah dalam usaha berterusan memerangi masalah penyalahgunaan dana, khususnya di kalangan pelajar sekolah. Golongan kurang upaya OKU, warga emas, kanak-kanak dan ibu tunggal akan terus kita santuni. Oleh itu sebanyak 76,29 juta telah diperuntukkan pada tahun hadapan untuk membantu golongan tersebut melalui skim bantuan AM untuk OKU, warga emas, kanak-kanak dan ibu tunggal serta skim bantuan anak yatim. Tuan Speaker, bagi memastikan institusi kebajikan iaitu rumah warga tua dan taman didikan kanak-kanak kurang upaya termasuk pejabat kebajikan beroperasi dengan baik, selamat dan kondusif diduduki oleh kumpulan sasar, maka sebanyak 4,26 juta diperuntukkan untuk tujuan pengoperasian dan penyelenggaraan pada tahun hadapan. Selain daripada itu, peruntukan sebanyak 10,07 juta ringgit disediakan untuk meneruskan projek pembinaan pusat pemulihan kebajikan di daerah Putatan dan Kota Merudu, pembinaan rumah warga tua Kendiri di daerah Telupin, kompleks bersepadu OKU dan warga emas Inanam, serta pembinaan bangunan pentadbiran, dapur, dewan serbaguna di rumah warga tua Air Panas Tawau dan lain-lain. Kerajaan Sabah juga meneruskan operasi Pusat Perkembangan Kanak-kanak atau PPKK yang merupakan program pembangunan masyarakat berimpak tinggi di bawah inisiatif flagship Sabah Maju Jaya, berfokuskan kepada kanak-kanak yang tidak mempunyai pembelajaran asas. Selain daripada itu, Kerajaan Sabah akan memperuntukkan sejumlah 1 juta ringgit untuk meneruskan program Homeward bagi membantu komuniti golongan rentan dan pesakit terlantar atau OKU yang tidak mampu memperoleh perawatan atau peralatan sokongan seperti kerusi roda, katil boleh laras dan tangki silinder oksigen mudah alih. Kerajaan Sabah memandang serius peningkatan statistik pendaftaran OKU sub-kategori autisma di negeri ini yang merekodkan seramai 5,689 orang kanak-kanak dengan 1,152 orang daripadanya adalah didaftar pada tahun 2024. Disebabkan peningkatan dalam diagnosis autisma, terdapat keperluan mendasar untuk membela nasib mereka melalui intervensi awal dan menyediakan program prasekolah dan sokongan kepada kanak-kanak yang berkeperluan khas atau menunjukkan tanda-tanda kelewatan dalam perkembangan, khususnya bagi mereka yang tergolong dalam B40. Maka dengan itu, Kerajaan Sabah akan melaksanakan program intervensi kanak-kanak autisma dengan kerjasama Universiti Malaysia Sabah UMS di Taman Didikan Kanak-kanak Kota Kinabalu, Tawau, Sendakan, Kudat dan Beaufort dengan peruntukan sebanyak 2,5 juta pada tahun hadapan.
Kerjaan sama amat menghargai sumbangan pertubuhan-pertubuhan sukarela kebajikan yang turut membantu kerajaan dan bertindak sebagai pengantara dalam melaksanakan perkhidmatan kebajikan kepada kumpulan sesar. Justru itu sebanyak 3.2 juta diperuntukkan kepada Majlis Perkhidmatan Masyarakat Sabah selaku penyelaras program sukarelawan kebajikan di negeri Sabah. Tuan Speaker, saya pergi kepada pembangunan wanita. Kerajaan Sabah amat prihatin dan akan memastikan golongan wanita mendapat peluang dan faedah yang sama rata. Menyedari hakikat tersebut, lebih ramai wanita dilantik menyertai dalam pembuatan dasar dan keputusan di pelbagai sektor, termasuk dalam sektor perkhidmatan awam dan agensi-agensi kerajaan. Setakat ini, berdasarkan statistik Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah atau JEWA, seramai 36 orang atau 25.71% wanita terlibat secara langsung sebagai pembuat keputusan dalam perkhidmatan awam negeri. Oleh itu, Kerajaan Sabah akan menyediakan peruntukan sebanyak 9.73 juta ringgit kepada JEWA untuk perbelanjaan operasi serta pelaksanaan pelbagai program bagi membangun, memperkasa dan melahirkan pemimpin wanita yang berwibawa. Antara program yang akan dilaksanakan pada tahun hadapan ialah program kesedaran menangani isu perkahwinan awal kanak-kanak, program flagship santuni wanita, program pembangunan keusahawanan wanita, program kepekaan gender di luar bandar, jelajah klinik guaman dan kaunseling JEWA, serta pemberian geran kepada 186 badan bukan kerajaan wanita yang berdaftar dengan JEWA. Sementara itu, Kerajaan Sabah melalui Yayasan Usaha Maju atau YUM diperuntukkan sebanyak 11.6 juta untuk meneruskan program kredit mikro kepada peniaga IKS, khususnya golongan wanita bagi membantu golongan berpendapatan rendah agar dapat menjana pendapatan keluarga melalui perniagaan kecil-kecilan yang diusahakan. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, seramai 46,231 orang telah menyertai program ini sejak IAM ditubuhkan. Daripada jumlah tersebut, seramai 18,597 orang masih aktif mengikuti program ini. Pada tahun 2025, ia menyasarkan pengeluaran pinjaman berjumlah 77.39 juta. 77.39 juta ringgit. Dan pinjaman ini dijangka akan memberi manfaat kepada seramai 12,000 orang peminjam. Dengan 20% daripadanya merupakan peserta baru. Ia merancang untuk memperluaskan kaedah pembayaran balik pinjaman secara digital di kalangan peminjam, khususnya melalui penggunaan aplikasi Sabah Pay. Selain daripada program yang dilaksanakan di bawah IAM, projek perintis program keusahawanan wanita muda akan diperkenalkan melalui pemberian pinjaman mikro dengan kadar faedah yang rendah dengan berbanding program yang lain. Program dengan kerjasama Perbadanan Pinjaman Sabah dan Institut Kajian Pembangunan Sabah IDS akan dilaksanakan demi memperkasa dan melahirkan wanita berkreativiti dan berinovasi. Program ini akan menawarkan peluang kepada wanita muda yang berhasrat mencebur bidang perniagaan agar dapat menjana pendapatan, seterusnya menyumbang kepada pembangunan Sabah. Tuan Speaker, saya pergi kepada pembangunan belia dan sukan. Pembangunan belia dan sukan akan terus mendapat perhatian khusus daripada Kerajaan Negeri Sabah. Oleh itu, sebanyak 101.49 juta ringgit telah diperuntukkan kepada Kementerian Belia dan Sukan Sabah untuk tujuan mengurus dan melaksanakan pelbagai program pembangunan belia termasuk sukan di Sabah pada tahun 2025. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 16.75 juta diperuntukkan untuk melaksanakan program pembangunan modal insan bagi memperkasakan belia kita sebelum menyertai pesaran pekerjaan serta menjadi ikon yang berketerampilan. Kerajaan sentiasa memberi perhatian terhadap kemajuan sukan berprestasi tinggi dan sukan para di negeri ini. Tahniah kepada Eddie Bennett yang berasal daripada Beluran yang telah berjaya merangkut pingat gangsa dalam acara 100 meter kategori T44 di Paralympic Games Paris 2024, serta Jonathan Wong Kagi
dalam acara lompat jauh kategori T12 dan Muhammad Amin Burhanuddin dalam acara badminton individu laki-laki kategori SL4 yang juga berjaya mewakili negara bertanding di sukan yang sama. Kerajaan juga mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada semua atlet, jurulatih dan pegawai kontingen Sukma Sabah yang telah memberikan saingan di Sokma 21 Sarawak 2024 dengan membawa pulang sebanyak 29 pingat emas, 36 pingat perak dan 55 pingat gangsa. Seterusnya, bagi memastikan program pembangunan sukan berprestasi tinggi dan Paralimpik terus maju bagi merealisasikan Sabah menjadi powerhouse dalam beberapa acara sukan seperti sepak takraw wanita, wushu, silat, muay thai, karate, bowling padang, petanque dan sebagainya, maka Kerajaan Sabah memperuntukkan 27.21 juta untuk perbelanjaan pembangunan dan kemajuan sukan pada perhatian dan sudah pasti akan memerlukan tempat untuk yang lebih kondusif. Justru itu Kerajaan Sabah memperuntukkan sebanyak 23 juta ringgit kepada Lembaga Sukan Sabah, juta untuk penyelenggaraan dan pembaikan belia, asrama dan kompleks sukan agar fasilitas sukan di negeri ini sentiasa kondusif, selamat serta selesa untuk digunakan oleh atlet dan rakyat. Pembangunan sukan di bandar turut diberi perhatian. Oleh itu pembangunan kompleks sukan kunak disyorkan untuk disenaraikan dalam rancangan Malaysia ke-13, yakni pada tahun 2026. Seterusnya, Kerajaan Sabah juga akan memperuntukkan sebanyak 10.05 juta untuk pemberian belia dan sukan sebagai tanda penghargaan kepada mana persatuan belia dan sukan yang mengharumkan nama negeri Sabah, sama ada di peringkat daerah, negeri, kebangsaan maupun di peringkat antarabangsa. Tuan Speaker, saya terus pergi kepada program pembasmian kemiskinan. Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya di bawah Teras Inisiatif Utama Modal Insan dan Kesejahteraan Rakyat menggaris mengenai inisiatif pembasmian kemiskinan sebagai salah satu usaha ke arah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh itu, sebagai usaha berterusan Kerajaan Sabah bagi memastikan golongan miskin ini tidak ketinggalan dari arus perdana pembangunan, baik dari segi taraf hidup dan kebajikan maupun ekonomi, Kerajaan Sabah memperuntukkan sebanyak 488.5 juta untuk melaksanakan pelbagai program pembasmian kemiskinan seperti berikut. Pertama, sebanyak 250 juta iaitu peningkatan 100% peruntukan bagi pembinaan sebanyak 3,000 unit rumah mesra Sabah Maju Jaya di semua 73 kawasan Dewan Undang Negeri. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, setakat Oktober 2024, sebanyak 4,482 buah rumah mesra SMJ telah dibina. Kedua, bantuan one-off sebanyak RM5,000 yang buat pertama kalinya disediakan oleh Kerajaan Sabah sebagai tanda prihatin kepada peniaga gerai kecil tepi jalan yang mempunyai lesen perniagaan yang sah. Ketiga, 214 juta diperuntukkan untuk kerja-kerja di bawah peruntukan khas dan projek pembangunan kecil bagi pembinaan serta penyelenggaraan infrastruktur dan kemudahan awam di seluruh Sabah. Dan keempat, 19.5 juta diperuntukkan untuk program pembangunan kecil, program penyediaan kemudahan dan pembaikan kawasan mesej, program ameniti dan ekonomi desa, program bakalan elektrik luar bandar alternatif, program bakalan air luar bandar alternatif, dan program aktiviti ekonomi tambahan. Tuan Speaker, seperti yang kita ketahui, pelarasan gaji kaki tangan awam dan penetapan gaji minimum bagi sektor swasta dan penetapan gaji minimum bagi sektor swasta akan mengakibatkan harga barangan meningkat secara mendadak. Keadaan ini akan memberi kesan khususnya kepada mereka yang bekerja sendiri seperti petani, nelayan, penjajah dan yang tidak mempunyai pekerjaan dan pendapatan yang tetap. Dengan mengambil kira jumlah pendapatan yang diterima masih berada di tahap yang sama, kenaikan harga barangan akibat daripada
pelarasan gaji dan juga penetapan gaji minima bagi mereka yang bergaji bulan. Sudah pasti kenaikan harga barangan ini secara langsung akan membebankan kehidupan mereka yang bekerja sendiri. Oleh itu, bagi mengurangkan tekanan sara hidup yang lebih tinggi, buat julung kalinya pada tahun hadapan, Kerajaan Sabah akan menyantuni golongan yang terkesan dalam kategori miskin dan miskin tegar yang telah dikenal pasti. Sentuhan kasih rakyat dengan bantuan khas sebanyak RM300 sebulan selama 1 tahun yang melibatkan peruntukan sebanyak 358,5 juta. Bantuan ini juga diharapkan dapat mengurangkan beban kewangan dalam tempoh tertentu, sekaligus memberi ruang kepada mereka untuk menyesuaikan diri dan mencari ikhtiar baru dalam menambah pendapatan. Tuan Speaker, Kerajaan Sabah juga memberi tumpuan serius terhadap aspek kesihatan dan pendidikan. Walaupun kedua-dua bidang ini di bawah tanggungjawab Kerajaan Persekutuan, kerjasama antara Kerajaan Sabah dan Persekutuan adalah penting untuk memastikan rakyat Sabah mendapat akses dan menikmati kemudahan serta perkhidmatan yang setaraf dengan rakyat di Sarawak dan juga di Semenanjung. Kita juga sangat mengalu-alukan pengumuman oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Perdana Menteri mengenai peruntukan RM80 juta untuk menaik taraf Hospital Queen Elizabeth II menjadi hospital pakar jantung kedua selepas Institut Jantung Negara atau IJN. Ini tidak hanya akan meningkatkan akses kepada rawatan jantung yang berkualiti, tapi juga akan memudahkan pesakit di Sabah dan wilayah berhampiran untuk menerima rawatan. Di samping itu, usaha untuk menaik taraf kemudahan penjagaan kesihatan di seluruh Sabah, terutamanya di kawasan luar bandar melalui program Bitara Madani, menunjukkan komitmen Kerajaan Pusat memastikan seluruh rakyat tanpa mengira lokasi mendapat perkhidmatan kesihatan yang diperlukan. Inisiatif ini pasti akan memberi impak yang besar terhadap tahap kesihatan dan kesejahteraan masyarakat negeri ini. Dari aspek pendidikan pula, seperti mana yang dibentangkan dalam Belanjawan Negara 2025, Kerajaan Sabah menghargai komitmen Kerajaan Pusat untuk menaik taraf sekolah-sekolah di Sabah, khususnya sekolah-sekolah daif. Dengan usaha ini, diharapkan anak kita dapat menikmati akses kepada pendidikan yang lebih berkualiti dan persekitaran pembelajaran yang lebih kondusif. Tuan Speaker, saya pergi kepada pembangunan luar bandar. Sebagai agensi yang memainkan peranan penting untuk melicinkan usaha Kerajaan Sabah dalam melaksanakan pelbagai program pembangunan luar bandar, khususnya program pemasmian kemiskinan, agar sampai ke pelosok negeri Sabah termasuk sebagai pentadbir di peringkat daerah, maka sebanyak RM345.93 juta telah diperuntukkan kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandar, pejabat-pejabat daerah dan pejabat-pejabat daerah kecil. Untuk pemakluman Dewan Yang Mulia ini, Kerajaan Sabah akan membina bangunan baharu pejabat daerah Kunak, pejabat daerah kecil Sukau dan bangunan urus setia pejabat daerah kecil Kiulu pada tahun hadapan bagi menambah baik penyampaian perkhidmatan awam di daerah tersebut. Kerajaan Sabah turut memberi penekanan dalam belanjawan ini untuk memastikan pembangunan wilayah yang seimbang. Oleh itu, Kerajaan Sabah melalui Kementerian Kerajaan Tempatan Perumahan KKTP dan jabatan di bawahnya akan diperuntukkan sebanyak RM247.01 juta. Daripada jumlah tersebut, sebanyak RM10.32 juta adalah peruntukan untuk meneruskan projek pembinaan sedia ada. Antaranya, projek perumahan kursi rendah, pembinaan bangunan makam anak negeri, serta menambah baik projek kemudahan awam. Sebanyak RM3.15 juta diperuntukkan pada tahun hadapan bagi pembangunan projek kemudahan awam di kawasan pihak berkuasa tempatan atau PBT. Antaranya cadangan menaik taraf Dewan Komuniti Kota Marudu, membina tapak tamu baru Melalap Tainam, menaik taraf terminal bas Bandar Lahadatu, dan cadangan pembinaan bangunan pejabat Majlis Daerah Putatan. Pembangunan semua prasarana ini dijangka dapat memberi keselesaan kepada para peniaga dan masyarakat umum di kawasan berkenaan, di samping menjana pendapatan PBT melalui kutipan sewaan lot gerai dan lesen-lesen perniagaan. Selain daripada itu, Kerajaan Sabah turut memperuntukkan RM20.01 juta untuk pembinaan Dewan Serbaguna di daerah Membakut, Paitan, Matunggung, Telupit dan Sukau. Di samping menaik taraf
Dewan Tun Mustafa di Kudat sebagai kemudahan kepada rakyat berkumpul dan mengadakan program kemasyarakatan. Sebagai tambahan pembinaan baharu Dewan Masyarakat Kunak juga disyurkan untuk disenaraikan seperti pada dalam rancangan Malaysia ke-13. Seterusnya, projek naik taraf Pasar Seri Tanjung, Tawau dan Pasar Rakyat di Bandar Namtong Karamunting Sendakan akan dilaksanakan pada tahun hadapan dengan peruntukan 11.71 juta ringgit bagi memberi keselesaan kepada para peniaga dan pembeli yang berurus niaga di tempat tersebut, di pasar tersebut. Tuan Speaker, Kerajaan Sabah akan terus memberi perhatian lebih menyeluruh terhadap rakyat untuk memiliki rumah. Dan selepas Kerajaan Sabah akan terus memberi perhatian lebih menyeluruh terhadap rakyat untuk memiliki rumah yang selesa, terutamanya pada golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Kerajaan Sabah akan meneruskan projek pembinaan perumahan awam mampu milik sebanyak 225 unit di daerah Kemabung Tenem, Sukau Kinabatangan, Melalap Tenem, Beloran dan Pitas melalui Lembaga Perumahan dan Pembangunan Bandar LPPB dengan peruntukan sebanyak 10.05 juta ringgit. Selain daripada itu, Kerajaan Sabah melalui LPPB komited akan meneruskan agenda kerajaan di dalam membantu mengatasi masalah kemiskinan bandar dan luar bandar di negeri ini melalui program pembangunan Pekan Baharu. Oleh itu sebanyak 3.49 juta ringgit diperuntukkan bagi tahun hadapan bagi meneruskan pelaksanaan projek pembangunan Pekan Baharu sedia ada, termasuk memulakan 2 projek baharu di Pekan Baharu Pagalungan, Nabawan dan juga Pekan Baharu Sukau, Kota Kinabatangan. Jabatan Perancang Bandar dan Wilayah diperuntukkan sebanyak 6.58 juta ringgit bagi perbelanjaan operasi. Seterusnya memastikan pembangunan tanah di bandar dan luar bandar termasuk perairan di seluruh Sabah lebih teratur, progresif dan mampan selaras dengan Pelan Struktur Negeri Sabah 2033. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 730,000 adalah bagi penyediaan plan tempatan. Tuan Speaker, sebanyak 80.19 juta diperuntukkan kepada Jabatan Hal Ehwal Anak Negeri Sabah sebagai agensi yang bertanggungjawab memastikan kebajikan dan adat resam anak negeri atau natives yang tinggal di kawasan luar bandar di negeri ini terus dipelihara. Daripada jumlah tersebut, 68.04 juta adalah merupakan perbelanjaan untuk ketua-ketua adat negeri. Manakala 1.4 juta adalah bagi meneruskan projek pembinaan Mahkamah Anak Negeri di Tamparuli, Suk, Paitan dan Pagalungan. Tuan Speaker, saya pergi kepada pembangunan infrastruktur dan utility. Kerajaan Sabah akan terus komited dalam menangani isu-isu legasi seperti bekalan air dan elektrik, rangkaian jalan. Oleh itu sebanyak 2.607 bilion diperuntukkan bagi menangani isu-isu tersebut. Kementerian Kerja Raya dan jabatan di bawahnya diperuntukkan 1.34 bilion. Daripada jumlah tersebut, Jabatan Kerja Raya diperuntukkan 424,53 juta ringgit bagi pelaksanaan program membina dan menaik taraf jalan raya di kawasan bandar, luar bandar dan pakan kecil, membina dan menaik taraf jambatan, cerun, bangunan kerajaan dan program infrastruktur yang lain. Selain daripada itu, dan ini menunjukkan satu isu yang hangat kerana melibatkan semua pengguna jalan raya daripada pantai timur yang hendak ke Kota Kinabalu maupun daripada pantai barat yang hendak pergi ke pantai timur seperti Tawau dan juga Sendakan atau Ladatu. Maka 75 juta ringgit diperuntukkan bagi membina jalan alternatif baharu antara Pekan Kundasang dan Pakar Ranau yang menjadi gridlock ataupun tempat kesesakan yang paling teruk sepanjang dan jangka pendek yang bertujuan meningkatkan kapasiti dan keberkesanan sistem bakalan air sekaligus memastikan keperluan air rakyat dapat dipenuhi dengan lebih baik. Sebagai penyelesaian jangka sederhana dan jangka panjang, sebanyak 174.86 juta ringgit melalui pembiayaan program pinjaman mudah persekutuan akan diperuntukkan pada tahun hadapan.
Peruntukan ini akan melibatkan pelaksanaan sebanyak 3 buah projek yang melibatkan menaik taraf loji rawatan air serta penggantian dan menaik taraf pam penggalap bagi muka sauk dan loji rawatan air di daerah Putatan, Beaufort, Papar, Keningau, Lahadatu dan juga Kota Kinabalu. Bagi meningkatkan liputan perkhidmatan bakalan air terawat termasuk pembangunan infrastruktur bakalan air bersih di luar bandar. Geran persekutuan sebanyak 100,01 juta melalui Kementerian Pembangunan Desa dan Wilayah Malaysia diperuntukkan pada tahun hadapan untuk melaksanakan program bakalan air luar bandar. Peruntukan sebanyak 29,94 juta ringgit juga disediakan kepada Jabatan Pelabuhan dan Dermaga Sabah pada tahun hadapan untuk meneruskan kerja-kerja penyelenggaraan kemudahan pelabuhan di bawah kawalan jabatan di seluruh Sabah. Selain daripada itu, terdapat 3 projek baharu akan dimulakan pada tahun hadapan, iaitu pengurikan dasar sungai Mengalong, Sepitang dan sungai Situmpok Kuala Penyu, serta projek cadangan naik taraf jeti awam Pakan Kerakit di Banggi, fasa 2. Kerajaan Negeri Sabah juga akan memastikan perkhidmatan kereta api yang terbaik dan kondusif dapat disediakan pada rakyat. Justru itu, Jabatan Kereta Api Sabah akan diperuntukkan sebanyak 63,61 juta untuk perbelanjaan operasi serta meneruskan projek-projek penaikan taraf dan penambahbaikan sistem kereta api yang sedia ada melalui penyediaan aset pengangkutan yang mencukupi, infrastruktur landasan dan kemudahan yang bertambah baik serta sumber manusia yang terlatih. Penambahan satu unit lokomotif pada tahun hadapan dijangka akan meringankan frekuensi perkhidmatan dan memperkenalkan perkhidmatan baru secara berperingkat. Selain daripada itu, kajian kemungkinan dan reka bentuk awalan pembinaan sistem kereta api bagi menghubungi Putatan dan KKIP dan pelabuhan Sepanggar dengan jarak jajaran landasan sekitar 40 km akan dilaksanakan. Kajian, ya. Sebagai tambahan, dengan sokongan peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan, kajian kembali laksanaan projek Trans Borneo Railway juga akan dilaksanakan yang melibatkan kajian pembinaan rangkaian landasan kereta api merantasi Sabah dan Sarawak yang melibatkan jumlah jarak sejauh 970 km di negeri Sabah. Dalam menyediakan sistem pembentukan yang lebih efisien dan menyeluruh, Kerajaan Sabah telah memperuntukkan sebanyak 91,59 juta kepada Jabatan Perkhidmatan Pembentukan Negeri Sabah. Peruntukan ini adalah juga digunakan bagi melaksanakan pelbagai program penyediaan dan peningkatan perkhidmatan pembentukan seperti dalam Plan Induk Program Pembangunan Negeri Sabah, khususnya bagi kerja-kerja membaik pulih stesen-stesen pam, loji rawatan, kumbahan dan rangkaian paip pembentungan di daerah Kota Kinabalu, Tawau, Sendakan, Pinampang dan lain-lain daerah yang diambil alih daripada PBT. Di samping itu juga, Kerajaan Sabah juga akan melaksanakan 4 projek pembinaan loji rawatan kumbahan dan loji inap cemar. Loji inap cemar ni ialah sebenarnya sludge treatment plant. Sludge treatment plant dalam bahasa Inggeris, ya. Bahasa Melayu dia loji inap cemar di daerah Tuaran, Penampang, Papar dan Kudat di bawah pinjaman muda Persekutuan yang peruntukan sebanyak 100 juta pada tahun 2025. Selain daripada Kementerian Kerja Raya Sabah dan jabatan di bawah agensi lain juga turut terlibat melaksanakan pelbagai program infrastruktur asas, antaranya ialah KTP, GPS dan Dewan Bandar Raya Kota Kinabalu. Tuan Speaker, bagi kelestarian hijau, Kerajaan Sabah akan melaksanakan program-program pembangunan yang bercirikan kelestarian hijau dengan memberi keutamaan kepada penggunaan dan pengurusan sumber asli atau aset semula jadi dengan penuh bertanggungjawab, serta memastikan perlindungan alam sekitar, kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi dapat dipelihara untuk generasi akan datang. Selaras dengan matlamat pembangunan mampan SDG, menerusi Hala 7 Sabah Maju Jaya, keutamaan diberi kepada tindakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta pengurangan risiko bencana
demi memastikan pertumbuhan ekonomi yang harmoni dengan kemampanan alam sekitar. Melalui pendekatan ini, pembangunan yang dijalankan akan lebih berdaya tahan dan mesra alam. Seterusnya menyokong pencapaian matlamat pembangunan mampan di peringkat negeri. Untuk itu sebanyak 180.86 juta ringgit diperuntukkan pada tahun hadapan kepada jabatan-jabatan yang bertanggungjawab merealisasikan matlamat tersebut. Sebanyak 134.96 juta ringgit diperuntukkan kepada Jabatan Perhutanan Sabah dan Pusat Biodiversity Sabah sebagai komitmen kerajaan terhadap program pemeliharaan inisiatif perhutanan lestari dan projek pembangunan komuniti. Selain daripada itu, kerajaan turut memberi tumpuan kepada aspek kelestarian hidupan liar. Justru itu sebanyak 29.85 juta diperuntukkan kepada Jabatan Hidupan Liar untuk tujuan operasi, aktiviti penguatkuasaan dan pelaksanaan program kesedaran serta perlindungan hidupan liar di samping mengurus mitigasi konflik hidupan liar dengan manusia. Tuan Speaker, Kerajaan Sabah melalui Jabatan Perlindungan Alam Sekitar diperuntukkan sebanyak 10.76 juta perbelanjaan operasi dan pembangunan pada tahun hadapan untuk meneruskan pelbagai aktiviti mengarus perdana perlindungan alam sekitar dalam setiap aktiviti pembangunan secara mampan. Dengan peruntukan sebanyak 5.36 juta, beberapa kajian dijangka akan selesai pada tahun hadapan yang akan menjadi panduan penting kepada badan kerajaan dan pemegang taruh dalam pembangunan perlindungan alam sekitar yang mapan. Antaranya ialah kajian semula pelan pengurusan pesisir pantai Sabah, kajian kestabilan cerun, serta garis panduan pemulihan tapak perlumbungan dan kuari di Sabah. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 1.3 juta adalah bagi kajian penyediaan pelan pembangunan buangan terjadual di Sabah. Dijangka akan siap pada tahun 2025 sebagai persediaan kerajaan dalam memperolehi komitmen di bawah perjanjian MA 63. Tuan Speaker, saya beralih kepada Badan Berkanun dan Agensi Kerajaan Sabah. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, Kerajaan Sabah kini mempunyai 21 badan berkanun negeri yang melaksanakan aktiviti pembangunan sosio-ekonomi dan 26 syarikat kerajaan negeri atau JLC yang terlibat dalam pelbagai bidang komersial. Kerajaan Sabah telah melantik panel perunding dan mengadakan mesyuarat untuk melaksanakan kajian semula ke atas syarikat yang bermasalah serta meneliti isu yang dihadapi agensi melalui jawatankuasa perunding dan pengawasan Badan Berkanun dan Syarikat Kerajaan Sabah. Pada tahun ini juga, Kerajaan Sabah telah mengadakan bengkel tata kelola tadbir urus korporat dengan melibatkan beberapa agensi yang kurang berprestasi bertujuan untuk menilai dan mengemaskini KPI agensi yang terlibat selaras dengan objektif penubuhan. Kerajaan Sabah juga mengambil berat dan tegas ke atas aktiviti yang dilaksanakan oleh agensi seperti lawatan ke luar negeri dan cadangan-cadangan usaha sama. Cadangan-cadangan ini perlu dibawa untuk pertimbangan ke jemaah menteri terlebih dahulu. Ini bertujuan untuk mengawal perbelanjaan agensi agar tidak membebankan kerajaan Sabah dan agensi kelak. Saya ingin menegaskan sekali lagi kepada agensi awam negeri bahawa dana yang diterima daripada kerajaan Sabah hendaklah digunakan dengan amanah dan sentiasa mengutamakan tanggungjawab membantu kerajaan dalam meningkatkan taraf sosioekonomi negeri. Tuan Speaker, untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, Kerajaan Sabah pada tahun ini menerima hasil daripada dividen dan sumbangan agensi awam negeri sebanyak 131.25 juta dan jumlah ini dijangka akan meningkat lagi menjelang penghujung tahun ini. Dengan dipacu oleh Majlis Hendak Berantik ini daripada Dalik Brunei membawa maksud kemakmuran berterusan. Maju hendak berantik. Ya, kemakmuran berterusan ya. Kalau orang Ranau terus maju.
Kerajaan Sabah mengucapkan syabas dan tahniah kepada agensi awam negeri yang telah merekodkan keuntungan dan membayar dividen kepada kerajaan Sabah, antaranya Sabah SMJ Energy Sdn Bhd, Perbadanan Pinjaman Sabah, Sabah Energy Corporations, KKIP Sdn Bhd, Saham Amanah Sabah, Inopras Corporation Sdn Bhd, Sawit Kinabalu Sdn Bhd, Desa Plus Sdn Bhd, Sabah International Dairies Sdn Bhd, Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah atau SIDCO, Borneo Development Corporations, Lembaga Pelabuhan Sabah dan Sabaras Sdn Bhd. Manakala dividen yang diperoleh daripada syarikat tersenai Bursa Malaysia adalah daripada FJB Holdings Berhad, Malaysia Airports Holding Berhad, Surya Capital Holding Berhad dan Petronas Dagang Berhad. Untuk penerimaan sumbangan daripada agensi awam, Kerajaan Sabah ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Sawit Kinabalu Sdn Bhd, Lembaga Pemegang Amanah Taman Sabah, Lembaga Industri Getah Sabah, Lembaga Pelabuhan Sabah, Cetama Sdn Bhd, Lembaga Kemajuan Perikanan dan Nelayan Sabah, Nelayan, Smart Sabah Corporations, Kinabalu International Hotel Sdn Bhd, Lembaga Pelancongan Sabah, Perkasa Hotel Holding Sdn Bhd, Sabah Fish Marketing Sdn Bhd, Lembaga Kemajuan Pertahanan Negeri Sabah, Safoda dan Tabin Wildlife Holiday Sdn Bhd. Badan Berkanun Negeri dan syarikat Kerajaan Sabah yang merekodkan keuntungan ini perlu dicontohi oleh agensi awam negeri yang lain agar dapat berusaha dengan lebih gigih dan memperbaiki kedudukan kewangan dan prestasi mereka. Tuan Speaker, saya pergi kepada perkhidmatan awam negeri. Dalam memastikan penjawat awam negeri sentiasa cekap, kompeten dan berkemahiran tinggi, Kerajaan Sabah akan memperuntukkan sebanyak 16.09 juta ringgit bagi maksud perbelanjaan pembangunan sumber manusia. 2. 3.5 juta bantuan kewangan yang dikhaskan untuk pegawai perkhidmatan awam negeri melanjutkan pengajian di peringkat ijazah sarjana muda, ijazah sarjana dan doktor falsafah secara sepenuh atau separuh masa di IPT dalam dan luar negeri. Sebanyak 3 juta diperuntukkan sebagai bantuan keuangan kepada pegawai perkhidmatan awam negeri bagi menjalani program latihan dalam perkhidmatan di dalam dan luar negeri yang berimpak tinggi. Melaksanakan pengukuhan kompetensi dan keempat, melaksanakan pengukuhan kompetensi secara komprehensif merentasi ke semua skim perkhidmatan. Tuan Speaker, bagi menjaga kebajikan dan memastikan motivasi penjawat awam negeri sentiasa berada pada paras yang tinggi, maka selaras dengan pengumuman oleh Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Perdana Menteri berkaitan dengan pelarasan gaji penjawat awam persekutuan pada bulan September yang lalu, Kerajaan Sabah juga akan turut menyemak semula kadar gaji penjawat awam negeri, termasuk yang berstatus kontrak, vote terbuka dan pekerja 9 harian. Kerajaan Sabah juga akan melaksanakan pelarasan gaji melalui 2 fasa, iaitu pada bulan Disember tahun ini dan fasa kedua pada tahun 2026. Pelarasan ini akan melibatkan implikasi kewangan berjumlah 149 juta dan merupakan hasrat kerajaan untuk merapatkan jurang pendapatan rakyat termasuk penjawat awam. Kita sedar penjawat awam negeri adalah merupakan nadi utama jentera dan pentadbir perkhidmatan kerajaan. Oleh itu, selain daripada pelarasan gaji, Kerajaan Sabah juga ingin membawa kabar gembira kepada para penjawat awam negeri Sabah dengan memberi bantuan khas kewangan atau apa yang popular dipanggil bonus sebanyak 1 bulan gaji atau minimum RM3,000 kepada semua anggota perkhidmatan awam negeri Sabah, termasuklah yang berstatus kontrak, vote terbuka, pekerja 9 harian. Bayaran bantuan khas kewangan ini. Tak payah tepuk. Bayaran bantuan khas kewangan ini yang melibatkan seramai 18.949 orang dengan implikasi kewangan sebanyak 68.4 juta ringgit akan dibayar pada bulan Januari tahun hadapan.
Akhirnya penutup, Tuan Speaker. 5 tunggak yang mendasari belanjawan negeri Sabah 2025 menunjukkan bahawa ianya bukan sahaja mempunyai matlamat yang jelas, tapi juga dilengkapi dengan strategi untuk menjayakannya. Kita mendengar suara akar umbi yang mahukan landscape sosio-ekonomi yang lebih saksama, serta inginkan akses kepada peluang kek ekonomi yang lebih adil. Oleh itu, belanjawan negeri 2025 digobal dengan 2 tunggak teratas, iaitu aspirasi untuk menjana lebih rancak pertumbuhan sektor-sektor ekonomi produktif dan dalam masa yang sama mencipta pola pembangunan lebih inklusif. Kita juga menyadari bahawa 2 tunggak ini hanya akan tercapai jika disertai strategi yang tepat. Maka 3 tunggak lagi diberi tumpuan dalam belanjawan ini yang berfungsi untuk memacu dan membuli daya 2 matlamat utama, iaitu pertumbuhan ekonomi dan agihan saksama. 3 tunggak pemacu tersebut adalah pembangunan modal insan, penaikan tarafan, infrastruktur dan pengukuhan kecakapan tadbir urus, khususnya sistem penyampaian perkhidmatan. Maksudnya, belanjawan negeri 2025 diolah dengan sangat teliti dari segi agihan mengikut prioriti dan strategi. Tuan Speaker, untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, Jemaah Menteri telah menjalankan lawatan kerja ke semua kementerian negeri untuk memahami dan sama-sama menangani isu-isu yang dihadapi oleh setiap kementerian dan jabatan dalam melaksanakan peranan masing-masing demi memastikan aspirasi dan hala tuju kerajaan sampai kepada rakyat. Ini membuktikan bahawa barisan Jemaah Menteri komited untuk terus memperbaiki dan menangani isu-isu yang dihadapi di peringkat kementerian, khususnya dan di perangkat negeri amnya. Lawatan kerja seperti ini akan dijadikan amalan dan diteruskan pada tahun-tahun yang mendatang. Ini akan menunjukkan bahawa kerajaan yang ada sekarang adalah kerajaan yang bekerja dan memberi perkhidmatan kepada rakyat tanpa mengira bangsa, agama dan pahaman politik sesuai dengan mandat yang diberi oleh rakyat. Oleh itu, di kesempatan ini saya ingin menggagas semua pemimpin, khususnya wakil rakyat untuk sama-sama turun padang untuk menyantuni keperluan dan kebajikan rakyat di kawasan masing-masing sesuai dengan peranan dan tanggungjawab ahli-ahli yang berhormat. Kita semua perlu bersatu demi kemakmuran dan kesejahteraan negeri kita yang tercinta. Jika ingin mengecapi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang mempan. Tempoh 5 tahun yang diberi kepada kerajaan ini untuk mentadbir negeri Sabah hampir sampai ke penghujung panggal. Segala janji khususnya perancangan pembangunan sesuai dengan hala tuju Sabah Maju Jaya telah pun dikotakan. Walaupun banyak kata-kata sindiran dan tumahan mengenai slogan kata Sabah Maju Jaya, namun kepimpinan kerajaan ini tetap berdiri teguh mempertahankan pendirian dalam melaksanakan amanah yang telah diberi oleh rakyat, hasil daripada kepimpinan yang diteraju oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Ketua Menteri. Bak kata pepatah bajau sama, pipit bisu mengantak orang, yang merujuk kepada individu yang berjaya menyelesaikan kerja dengan baik tanpa perlu menghibahkan kepada orang lain. Oleh itu, mari kita bersama-sama menyokong dan mendukung belanjawan negeri 2025 demi kesinambungan pembangunan dan kemajuan negeri ini. Semoga dengan belanjawan negeri 2025 ini akan dapat menjamin kesejahteraan hidup rakyat sesuai dengan tema belanjawan ini, Sabah Makmur, Rakyat Sejahtera. Akhir sekali, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan kepada semua ahli yang berhormat serta rakyat beragama Kristian selamat menyambut Hari Krismas, dan kepada seluruh rakyat negeri Sabah yang dikasihi selamat menyambut Tahun Baru 2025. Bunga mekar harum berseri, daun bergoyang, daun selasi. Bajet dibentang jelas sekali. Sekian, terima kasih. Tuan Speaker, saya mohon mencadang. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya minta ada seorang Menteri menyokong. Tuan Speaker, saya mohon menyokong. Usul untuk membawa resolusi anggaran perbelanjaan pembangunan 2025. Yang Berhormat Menteri, silakan. Tuan Speaker,
saya mohon mengemukakan resolusi kepada jawatan kuasa perbekalan seperti berikut. Bahawa walau apa jua kehendak peraturan tetap itu, anggaran hasil dan perbelanjaan bagi tahun 2025 yang terkandung dalam kertas CMD 3 tahun 2024, jawatan kuasa perbekalan bacaan kedua dan ketiga rang Undang-Undang Perbekalan dalam kurungan 2024 hendaklah dibincang pada persidangan kali ini. Ada yang menyokong? Tuan Speaker, saya mohon menyokong. Terima kasih. Ahli-ahli yang berhormat, berdasarkan Peraturan Tetap 82/3, Dewan hendaklah ditangguhkan selama tidak kurang daripada masa sehari genap untuk memulakan perbahasan ke atas rang Undang-Undang Perbekalan 2025-2024 dan usul untuk membawa resolusi anggaran hasil dan perbelanjaan bagi tahun 2025. Kapal dagang dari seberang berat dengan muatan simen, bajet 2025 sudah dibentang, akan dibahas pada hari Isnin. Oleh yang demikian, Dewan ini ditangguh sekarang dan akan bersidang semula pada 18 November Isnin 2024 pada pukul 10 pagi.